Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Ini dah tengah malam, esok pagi. Bersama saya Bro Aman, masih lagi dalam rancangan Santai Malam Vlog. Bersama partner saya Bro Syah menemani saya untuk episod kali ini. Seperti biasa, sebelum saya memulakan vlog saya, seperti saya di video-video yang lepas, kami daripada pihak Santai Malam Vlog mengucapkan terima kasih kepada viewer-viewer yang tak jemu-jemu support kami, yang subscribe kami, yang memberi kami semangat untuk membuat karya-karya dan juga memberi komen-komen yang positif dan juga komen-komen yang membina. Okey, sebelum saya memulakan cerita react Jalan Seram, cerita seram, untuk pada episod malam ni kami akan react satu cerita seram yang ada kaitan dengan jalan yang baru-baru ni kami review, iaitu Jalan Pondok Tanjung. Jalan Pondok Tanjung ni seperti kita sekian maklum, antara jalan yang boleh dikatakan seram dan mistik di negeri Perak. Agak terkenal lah kalau sebut Pondok Tanjung ni, orang Taiping mesti tahu lah. Oh, setempat tu tahu lah, tempat tu mesti tahu lah. Dan jalan tu, fizikal dia, tuan-tuan boleh tengok dalam vlog kami yang lepas. Dia jalan tu taklah terlalu kecil. Dia jalan okey, dia straight tapi kiri kanan ada kelapa sawit. Ya, malam berusaha dah dengan saya dah tengok jalan tu. Jadi kami boleh tahu macam mana keadaan cerita ni bila diceritakan, bila masuk dalam blog dan kami nak ceritakan balik, kita boleh bayangkan macam mana penceritaan yang terjadi pada malam tu. Okay, jadi untuk meneruskan cerita. Okay, jadi untuk episod pada malam ni, kita perkenalkan watak dalam cerita ni. Cerita ni berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Amar. Untuk pengetahuan viewer, Amar ni merupakan seorang pejabat awam yang bertugas di Bandar Sungai Petani. Dan Amar ni baru berumah tangga dan dah lama berumah tangga, belum dikurniakan anak. Sampai satu hari tu isteri dia mengandung, dan juga dalam masa mengandung tu dia ditukarkan ke Bandar Taiping daripada Bandar Sungai Petani. Jadi bila ditukar kepada Taiping, dia pun bawa isteri dia pindah pergi Taiping. Dan juga lepas 2-3 bulan isteri dia dengan dia duduk di Taiping, isteri dia pun bersalin dan balik berpantang di rumah mak mentua dia di Bandar Sungai Petani. Jadi nak tak nak, Amar ni terpaksa berjauhan lah dengan isteri dia, dengan anak dia yang sulung dia, anak sulung dia. Jadi sepanjang isteri dia balik bersalin tu, hampir dia katakan setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali dia akan balik ke kampung untuk melihat isteri dia. Biasalah perempuan, tuan-tuan semua anak sulung kan. Anak sulung ni isteri pula baru bersalin, dia semangat lah nak balik menziarah anak dia. Jadi lama kelamaan, dekat-dekat isteri dia nak habis pantang tu, dia balik ke kampung. Dia ada satu kenduri di kampung dia kan. Jadi sebelum dia balik ke kampung tu, sepanjang dia bolang alik tu, dia melalui jalan highway lah. Jalan daripada keluar pada highway Taiping, terus ke Sungai Petani lah, terus exit Sungai Petani. Kawan-kawan dia adalah ada usik, nak balik pergi Sungai Petani, hanya lalu jalan kok Kulim ke, jalan kok Baling ke, jalan kok jalan belakang lah, jalan dalam kan. Lalu kok jalan luar, sebab jalan-jalan tu semua sunyi. Daripada Taiping masuk sampai ke sempadan Perak, Selama, masuk ke Karangan, nak pergi ke Kuda, nak pergi ke Baling, semua tu jalan sunyi. Jadi tak apalah, dia pun dengar lah, kawan-kawan aku selalu kadang-kadang lalu kok jalan tu selalu dia kena usik kan. Tambah nak balik daripada Taiping pergi jalan lama, lalu kok Pondok Tanjung, dia kata lah, kalau malam-malam takut. Dia dengar lah. Jadi dia dengar, dia pun dia mendengar celoteh kawan-kawan dia pun, dia balas dengan gurau-gurau lah, kata tak apalah, aku tak takut lah benda-benda macam tu kan. Benda tu biasalah. Kalau kata hantu ni kat highway pun dia nak tunjuk, dia nak bagi sedapkan hati dia lah. Kawan-kawan kadang-kadang dia suka mengusik kan. Jadi sepanjang dia berulang alik ke Sungai Petani, dia tak pernah lalu jalan belakang. Sampai satu hari macam saya kata tu, dia balik pergi dengan isteri dia. Dia pun ada satu kenduri yang terpaksa dia pun pergi di kampung di Baling. Jadi dia pun pergi lah dengan isteri dia. Dia mula berjanji lah, okay, kita pisah lah lepas asap.
Habis kenuri abang nak kena balik. Sebab esok pagi abang bertugas. Bini dia kata tak apalah, jomlah pergi. Lepas tu nak pergi ke Baling tu, isteri dia naik kereta dengan dia lah. Anak kecil tu dia bagi mak dia tengok. Anak dia yang bawah lahir tu, mak dia tengok. Dia pergi dengan mak mentua dia semua. Mak mentua dia pergi satu kereta dengan pak mentua dia. Dia pergi dengan isteri dia naik sebiji kereta. Dia pun nak bawa budak kecil pun sangat-sangat. Nak pergi kenduri sampai malam ni. Takut budak kecil tu lagi ikut dia apa. Dia buat akal ni macam kan. Budak-budak baru lahir kan. Dia tak berapa nak cergah lagi. Lagi pun Baby kecil. bahaya dalam lewat malam kan. Malam lagi dia terkejut nampak benda pelik-pelik kan. Jadi bila duduk di rumah kenduri dia nak balik awal. Misalnya mak-mak menakan ajak sembang, tanya pengalaman baru duduk di Taiping. Dia pun jenis orang yang ceria, suka duduk bercakap sembang. Sembang mai. Mula lepas sak, janji lepas sak jadi lepas maghrib. Jadi lepas maghrib dia jadi ralik kan, orang polis orang kata ralik ataupun orang belah KL kata apa. Dia terleka kan. Sampai pukul 10 dia bertanya, esok nak kena balik ke ni? Lepas tu dia kata isteri okey, isteri dia kata nak balik dengan mak dia raya dah. Dekat lah balik Pusat ni pun dekat-dekat pun nak patah balik pun dekat sejam lah bro. Dia kata nak balik sekali lagi. Kalau balik seorang-seorang sampai Sungai Petani nak pacok naik highway nak sampai Taiping memanglah dekat, nak balik Sungai Petani tu jauh. Jadi lewat sangat. Lepas tu Pok menekan dia kata ni balik kot jalan belakang lah. Balik kot jalan ni sampai ke Pondok Tanjung. Tapi sampai dekat-dekat subuh tu agak-agak masuk Perak tu, kalau tak berani lalu kot Pondok Tanjung kot apa belah-belah sempadan Perak dengan Kedah tu berhenti sama-sama lalu bagi dia subuh balik lah kan, kot risau kan. Dia kata apa dah saya balik lah. Dia pun bawa kereta balik lalu ke Pekan Baling semua nak masuk ke sempadan Perak lah. Dia pun sebabnya berani-berani tu pun dalam berani tu takut lah juga kan, biasalah. Dia dengar cerita duk terbayang kawan dia kata lagi masuk jalan Pondok Tanjung nak pergi ke Taiping tu, jalan tu agak suram kan. Jadi dia pun nak hilangkan rasa mengantuk, dia pun buka lah radio. Sambil dia dengar radio tu dia pun rasa mula mengantuk. Tapi dia nak gagah balik juga. Sampai dekat jalan nak masuk jalan Pondok Tanjung tu, nak masuk pergi ke Kemunting, nak masuk lah kali sampai ke Taiping tu kan, dia bawa tu dia kata tak apalah, aku reda lah, aku nak tunggu sampai subuh, lepas tu nak bergerak takut lambat, sebab esok pagi nak kena pergi lah. Dia lebih kurang pukul 4 pagi dia lalu jalan Pondok Tanjung. Dia lalu jalan Pondok Tanjung tu, sambil dia bawa kereta tu tuan-tuan, dia terkejut ada orang ramai atas jalan. Dia tak fikir lagi benda tu macam benda mistik. Siapa dia ni tiba-tiba atas jalan ramai kan. Jadi dia pun tak apalah kot, dia terbayang orang nak pergi rumah kat tepi sawit kan, depa duduk berjalan ada masalah ke nak pergi mana-mana ke kot, depa dalam kumpulan depa nak pergi ke apa, nak jalan pergi tempat ladang sawit, pergi tempat kerja. Dia pun duduk bangku tepi jalan sat bagi depa pergi dulu. Tapi yang syoknya lagi lama benda tu ada atas jalan macam depa buat tak tahu lah. Berjalan macam biasa. Dia kalau manusia, kalau orang lalu, dia mesti boleh. Dia mesti toleh lah. Dia mesti tengok ataupun dia nampak kereta lalu, dia akan menyimpang tepi. Dia pun kata, tak jadi ni, aku ikut lah pelan-pelan. Dia pun bawa kereta ikut belakang orang yang jalan tu. Dia perasan satu objek yang dia duduk tanggung. Rupanya dia pun bawa jenazah. Kan bila peti mayat, peti kerana tu, dia nampak kan peti besi tu. Dia nampak, ni macam kerana. Lepas tu dia tengok pasal apa dia pun ni usung kandar ni tengah-tengah malam. Sini hutan kiri kanan tak ada orang. Mana jenazah, mana. Lepas tu baju semua putih. Baju pakai semua kalau macam jubah putih. Dia fikir ni, depa ni geng masjid kot kan, nak usung jenazah. Dia pun ikut pelan-pelan. Lama-lama dia terperasan. Kalau manusia macam berusaha kata, dia mesti ada perasaan nak menolong. Tengok kereta kau ni tetap dia jalan menonong lah. Jalan menonong tu jalan tak pandang kiri kanan lah, jalan straight lah. Jalan gelap, kampung jalan gelap lah. Yang ni dia pula yang bawa tu pula tak ada seorang pun bawa torchlight. Dia yang herat tu. Dia kata, torchlight tak ada, jalan dalam gelap pakai baju putih. Dia pula tiba-tiba dia rasa mamang kata, bukan manusia ni, kalau manusia normal dia bawa torchlight. Kalau manusia normal kereta duduk belakang, dia akan tepi sikit ataupun dia akan balik tengok kereta. Ni dia angkat highland 2 kali pun tak boleh.
Dia kata, ish, kata benda ni jenazah apa tengah malam. Dia pun nak potong pun dia terpaksa ambil sampai ke hujung jalan tu nak potong. Macam dia kena himpit ke tepi jalan nak potong. Sebab dia pun di tengah jalan. Yalah. Waktu dia potong tu dia kata Allahu Akbar, dia tak tengok dah kiri kanan, dia tak tengok dah arah depa dia bawa ni. Dia bawa tu yang syok-syok ya, yang paling best bila dah elok dia overtake depa tu, dia tengok dah cermin, dia tengok belakang tak ada apa, jalan tu kosong. Kalau orang walaupun dalam gelap dia nampak bayang, dia tak nampak. Uish, awak nampak jalan belakang jalan kosong. Dia pun balik tu dia nak tidur tak boleh, dia rasa dia terbayang lagi jenazah tu. Lepas tu dia kat rumah pun dia terbau macam bau pelik-pelik lah, dia bau macam orang apa, bau macam kemenyan orang mati tu. Dia kata oh benar ni perasaan tahu kata depa tu bukan manusia. Esok ni dia telefon kat bos dia. Okay, jadi besok pagi pun dia rasa tak sedar hati, dia pun telefon kat bos dia minta cuti lah hari tu. Dia rasa nak pergi kerja, dia takut, dia dengan tak semangat, rasa nak demam lah. Dengan dia balik letih, dia terkejut dengan benda-benda tu kan. Jadi selepas peristiwa tu, dia pun pergi jumpa dengan sahabat dia. Sahabat dia kata tak apalah, kena kuatkan semangat kan. Pergi jumpa dengan Ustaz Darul Shifa tu. Bagi dia ayat bacaan suci Al-Quran tu, dia minum, dia bagi semangat dia balik kan. Lepas tu walaupun macam mana pun dia tak lalu lah jalan-jalan sunyi kan. Dia pun tak cerita ke isteri dia, dah balik dah lama dah. Lepas tu isteri dia pun habis pantang, dia pergi ambil isteri dia balik. Dia pun tak apa lah kan, dia tak cerita lah, tapi pengalaman tu Yalah, dia cerita lah dia simpan kan. lah. Dia simpan lah. Tapi sampai di sini dulu cerita tentang Pondok Tanjung. Jadi kalau ada penonton di kawasan Perak yang tahu cerita mistik tentang kawasan Pondok Tanjung ni, boleh berkongsi dengan kami. Letakkan di ruangan komen dan boleh berkongsi lah pengalaman yang menarik ataupun cerita yang pernah berlaku di Pondok Tanjung. Okey, sampai di sini dulu untuk episod kali ini. Okey, salam hormat kepada saya Bro Ahmad dan Bro Syah daripada tim Santai Malam Vlog. Sampai berjumpa lagi. Okey, ciao.